Cikgu seorang je yang akan buat presentation nanti. Okay. Okay kelas, 3 minit saja lagi. Get ready dengan buku teks. Okay, bab 5 ni satu topik yang selalu keluar exam. Kalau final year punya exam, exam pertengahan tahun, memang soalan untuk bab 2 ni selalu keluar. Bab 5 ni selalu keluar. Okay, so yang paling penting awak kena tahu macam mana nak jawab soalan esei bagi bab 5. Biasanya dia akan tanya mengenai soalan kebat. So sambil-sambil cikgu menerangkan mengenai bab 5 ni, cikgu nak awak catatlah apa-apa poin yang penting. Contohnya biasanya yang cikgu sebut adalah berkaitan dengan soalan kebat. Benda ni korang idea hanya ada untuk korang jawab soalan kebat bila awak banyak membaca, banyak belajar. So banyaklah idea. Okay, Aiden. Okay, baru 15 orang. Lagi 1 minit kita mula. Kalau tak ada buku teks, okay. Kalau tak ada buku teks, cikgu ada bagi buku teks digital dekat Telegram. Sebab tu cikgu suruh join Telegram yang cikgu share kat korang tu. Sebabnya dalam buku teks dekat dalam Telegram tu banyak info, banyak bahan-bahan untuk awak guna. Kalau macam tak ada juga, tak apalah awak dengar je penerangan daripada cikgu. Harap semua boleh sampailah apa yang cikgu cakap. Okay. Okay, kat sini cikgu nak tekankan sepatutnya awak dah start buat modul sampai bab 5. Buat modul sampai bab 5, latihan dekat buku teks sampai bab 5, nota mesti sampai bab 5 dah. Okay, yang paling penting modul tu, yes, bab 5. Okay, modul tu dah boleh start buat bab 5 sebab hari ni kita dah buat bab 5. Kita sebenarnya sebelum ni kita dah masuk dah bab 5. 5.1 tapi cikgu hanya terangkan sedikit sajalah. So hari ni kita sambung lagi untuk bab 5. Okay? Jangan risau sebab bab 5 ni so easy. Tak perlu, cikgu nak buku teks je sekarang ni. Awak buka buku teks je sebab cikgu nak cuba habiskan silibus. Kita tak tahu bila PKP ni mungkin ada akan disambungkan lagi ke ataupun tidak. Tapi macam mana pun kita kena habiskan silibus. Okay, cikgu nak terangkan lagi sekali. Sekarang ni awak punya homework mesti buat sampai modul sampai bab 5. Dah boleh start bab 5 Yang belum start bab 5 dah boleh start bab 5 untuk modul. And then awak kena buat nota, dah boleh start bab 5 sekarang. Latihan pun dah habis nota nanti boleh buat latihan dekat buku teks tu bab 5. Jawab semua soalan, salin soalan dan tulis jawapan yang betul saja. Gambar tak perlu lukis. Okay? Boleh faham? Okay kelas. Sekarang dah pukul 3.01. Okay. Okay, cikgu akan mulakan kelas kita pada hari ini. Yang kita akan pelajari adalah mengenai Kesultanan Melayu Melaka. Okay, Kesultanan Melayu Melaka. Bila sebut Kerajaan Melaka, okay, boleh dengar tak suara cikgu? Okay, seorang respon. Boleh dengar tak? Boleh. Dengar, dengar. Okay. Okay, thank you. Okay. Okay, bagus. Boleh dengar. Okay, cikgu takut nanti syok sendiri pula. Kan ada yang tak dengar kan. Okay, so sekarang ni tolong beri perhatian. Okay, kelas. Boleh? Okay, yang suara tadi boleh. Okay, kita akan mulakan kelas kita. Yang ada buku teks boleh buka buku teks. Take off your face. Okay. Okay kelas. So bab 5 ni cikgu akan share. Korang punya share present now. Okay, a window. Okay, tolong mute. Siapa tu? Tolong mute. Hello, tolong mute. Awak nak belajar ke awak nak main sekarang ni? So pilih. Okay, nampak tak yang cikgu share ni?
Boleh nampak? Bila cikgu tanya je respon. Nampak cikgu. Okay, good. Okay, kelas. Okay, untuk Kesultanan Melayu Melaka. Okay, Kesultanan Melayu Melaka. Okay, cerita mengenai pengasas bagi Kesultanan Melayu Melaka. Pengasas Kesultanan Melayu Melaka seperti yang kita tahu, pengasas dia bernama Paramiswara. Paramiswara berasal dari mana? Paramiswara ni berasal daripada Kerajaan Majapahit. Bila Kerajaan Majapahit diserang, maka Paramiswara ni bersama-sama dengan pengikut dia telah pergi ke satu kawasan. Bila dia berhenti di satu kawasan ni, iaitu di kawasan Selat Melaka, dia berhenti berehat. Ada satu peristiwa yang berlaku. Okey, peristiwa apa? Anjing dengan apa? Siapa yang tahu? Anjing dengan Pelanduk. siapa yang tahu? Pandai. Bila cikgu tanya je awak respon. Okey, bagus. Di mana seekor anjing, badan dia yang bersaiz lagi besar daripada pelanduk. Pelanduk tu saiz dia, badan dia lagi kecil, berjaya ditendang oleh pelanduk tersebut yang menyebabkan anjing tersebut jatuh ke dalam sungai. Okey, peristiwa tersebut menyebabkan Paramiswara yang sedang berehat di bawah satu pokok ni, dia terkejut dengan peristiwa tersebut. Dia rasa macam wow, sangat unik apa yang berlaku di depan mata dia tu. Okey, so dia tanyalah pembesar dia, apakah nama tempat ini? Banyak kali dah cikgu cerita ni kan. Lepas tu dia punya pembesar cakap tak tahu. Lepas tu Paramiswara pun cakap pula, okey, apakah nama pokok yang better sedang bersandar ini? Okey, pengikut dia pun jawab, Pokok Melaka, tuanku. Okey, so secara tak langsung Paramiswara ni telah menamakan kerajaan sebagai Melaka sempena tempat Paramiswara bersandar tersebut. Okey, siapa yang baru join? Siapa yang ni tolong mute. Okey? Cikgu tak nak ada gangguan. Okey, itulah cerita salah silah bagi macam mana wujudnya Melaka. So pengasas dia adalah Paramiswara. Okey, video ni cikgu dah tunjuk dah sebelum ni. Okey, kelas. Okey, seterusnya itu cerita dia So awak dah tahu pengasas bagi Kesultanan Melayu Melaka adalah Paramiswara. Okey, Kerajaan Melaka, kalau orang tanya dalam exam tanya, bilakah Melaka ini diasaskan? Jawapannya adalah pada tahun 1400. Tahun 1400 Melaka mula diasaskan oleh Paramiswara. Okey, kita tengok Sejauh manakah orang Melayu, orang laut dan orang asli berperanan membantu kemajuan Melaka hingga membentuk sebuah empayar? Okey, ini adalah tiga golongan, kita panggil sebagai golongan, tiga golongan yang banyak membantu Melaka mencapai sebuah empayar yang terkenal. Okey, orang Melayu. Orang Melayu biasa membantu kerajaan Melaka dari segi pentadbiran, dari segi aktiviti ekonomi. Orang laut ni kalau zaman Kesultanan Melayu Melaka dipanggil sebagai seorang yang sangat setia dengan Sultan, sangat setia dengan Raja Melaka. Orang laut ini berperanan untuk mengawal kawasan perairan di Melaka. Besar dia punya jasa ni. Dan orang laut ni sentiasa patuh pada arahan raja. Dia punya patuh daripada arahan raja ni lebih daripada orang Melayu sendiri. Orang laut ni sangat-sangat patuh. Dan orang asli ni biasanya duduk di kawasan pedalaman, duduk di kawasan dalam hutan. So orang asli ni pun memainkan peranan yang penting dalam menjana ekonomi bagi masyarakat Kesultanan Melayu Melaka. Okey, inilah yang cikgu cakap tadi, soalan kebat. Soalan kebat ni awak cari dalam buku teks ada. Tapi dalam exam selalu ditanya dan memang antara soalan famous dia akan tanya peranan-peranan tiga golongan ini. Itulah cikgu cakap, awak catat apa yang cikgu bagi tahu. Gunakan penyambung wacana selepas poin 1 seperti namun begitu, bagaimana, terdapat juga faktor lain dan juga lain-lain. Dalam nak jawab soalan esei, nak jawab soalan bahagian B,
awak kena, selain daripada awak kena buat dalam satu paragraf, ingat untuk semua kelas tolong amalkan perkara ini. Ini adalah format yang betul. Seperti yang cikgu dah ulang banyak kali dalam kelas. Kalau format salah walaupun jawapan yang diberikan adalah betul, cikgu tak boleh tanda betul. Tak boleh nak kesian. Sebabnya bila format salah, semua salah. Walaupun jawapan betul memang cikgu akan tanda salah. So ingat semua bahagian B, bahagian C, itu bahagian C tu soalan esei mesti dijawab dalam bentuk perenggan dan mesti menggunakan penanda wacana. Selain itu, justru itu, di samping itu, akhir sekali. Okey, malahan, bagaimanapun. Ni contoh-contoh penanda wacana lah kelas. Okey. Hubungan Melaka dengan China. Hubungan Melaka dengan China ni, okey, China ni adalah zaman Kesultanan Melaka adalah merupakan sebuah kerajaan yang besar. Sebuah kerajaan yang terkenal. Okey, jadi hubungan yang dijalinkan antara Melaka dengan China, awak rasa erat ke, bergaduh ke, kawan baik ke, macam mana? Rasa-rasa macam mana? Erat. Sebab perdagangan. Yes, pandai. Perdagangan. Yes, pandai. Okey. Yes, betul. Ya. Hubungan Melaka dengan China bukannya sebagai musuh tetapi sebagai sahabat, sebagai kerajaan yang saling menjalinkan hubungan ekonomi, hubungan perdagangan. Itu mesti tahu Okey. Kita negeri Melaka ni tak pernah bergaduh dengan kerajaan China tapi saling melengkapi. Melaka memerlukan sutera, memerlukan tembikar daripada kerajaan China. Sama juga China memerlukan rempah ratus daripada kerajaan Melaka. Okey, peranan Islam. Okey, peranan Islam ni semasa zaman Paramiswara, Islam belum lagi bertapak di Kesultanan Melayu Melaka. Okey, bila Islam mula bertapak iaitu semasa zaman pemerintahan Sultan Muzaffar Shah. Okey, so bila Islam ni bertapak secara keseluruhan dari segi pentadbiran, tiada lagi gelaran raja digunakan tapi menggunakan gelaran sultan. Itu kena pasti. Okey, dan bila Islam bertapak di Kesultanan Melayu Melaka, seorang raja memeluk Islam, secara automatik rakyatnya juga memeluk agama Islam. Okey, itu peranan Islam. Okey, kedudukan geografi. Yang ni tak perlu kita nak bahaskan lagi, di mana Melaka ini kedudukan geografi adalah sangat-sangat strategik. Di mana Melaka terletak di kawasan selat yang kita panggil sebagai Selat Melaka yang sangat sesuai untuk aktiviti perdagangan. Okey, yang ni semua mesti tahu. Kenapa? Kedudukan geografi Melaka sangat mantap. Menjadi rebutan kepada penjajah. Negeri yang pertama sekali dijajah adalah Melaka. Kenapa? Kenapa menjadi rebutan? Disebabkan kedudukan geografi. Yang inilah yang paling utama. Bukannya disebabkan dia kaya. Bukannya disebabkan dia aman dan damai. Tetapi disebabkan kedudukan geografi dia. Bila pedagang-pedagang tu hendak berdagang daripada Arab, pedagang daripada Arab, daripada China, daripada India, okey, semua akan melalui Selat Melaka. Sebab Selat Melaka ni kedudukan dia strategik. Okey, dia terlindung daripada tiupan angin monsun. Angin bila kita lalu dekat Selat Melaka tu tak kuat. Jadi kapal pun senang nak berlabuh, kapal pun takkan tenggelam. Okey? Selain daripada itu, dekat Selat Melaka ni banyak pokok api-api. Okey? Pokok paya bakau. So, dia punya sistem pengairan dia punya ni, dia punya struktur tanah dia lagi kuat disebabkan ada punya pokok api-api. Itu dari segi geografi. Memang kita tak boleh nafikan yang bahawanya Melaka ni adalah sebuah negeri yang kedudukannya sangat-sangat bagus. Sangat-sangat strategik. Okey. Kecekapan urusan perdagangan dan kemudahan. Okey, ini di bawah tanggungjawab Sultan dan juga pembesar. Okey, selain daripada Melaka ini menjalinkan hubungan yang baik dengan China, ada peranan agama Islam, kedudukan geografi yang mantap, yang strategik. Dia juga ada kecekapan urusan perdagangan dan kemudahan yang disediakan di kawasan pelabuhan. Kalau ada perdagangan,
mesti wajib ada pelabuhan. Dekat pelabuhan tu kalau awak tak ada sediakan apa-apa di pelabuhan seperti R&R lah. Contohnya cikgu selalu samakan pelabuhan ni macam R&R. Tempat nak berhenti, nak cari air, nak cari makan, nak rehat. Kan? Kita nak macam kalau R&R sekarang tak adalah hotel, tapi dekat pelabuhan ni adanya kemudahan tempat tinggal. Sebabnya pedagang ni awak bayangkan dulu naik kapal, bukannya kapal yang macam sekarang. Kapal teknologi yang tak canggih. So mereka daripada satu kawasan nak ke satu kawasan yang lain, daripada Arab nak ke China ke, daripada Arab nak ke kerajaan-kerajaan lain, dia mengambil tempoh masa yang lama. Jadi mereka perlukan rehat. So dekat pelabuhan ni dah ada kemudahan itu. Melaka ni dia bijak. Cikgu tolong repeat cikgu, the buffering. Baik cikgu buffering. Dia punya pembesar, dia pun diperlukan. Okey, ini kecekapan urusan pentadbiran dan kemudahan ini adalah di bawah tanggungjawab pembesar dan juga raja. Mereka bijak menyediakan kemudahan-kemudahan untuk para pedagang. Bila kat situ semua ada, bila kat situ semua ada perfect, nak makan ada makan, nak minum ada minum, nak tidur ada tempat tidur, nak simpan barang ada store untuk simpan barang. So dia pun makin ramailah orang yang akan tertarik, yang akan pergi dekat pelabuhan Melaka. So Melaka ni dapat digambarkan oleh sejarawan-sejarawan ni, keadaan di Selat Melaka sangat banyak dengan kapal, sangat, walaupun Melaka tu kecil tapi dipenuhi oleh pedagang-pedagang yang datang daripada seluruh kerajaan. Itulah yang digambarkan oleh sejarawan Melayu. Okey, sistem cukai keutamaan rendah. Okey. Walaupun Melaka ni dia tahu kalau dia buat duit boleh banyak dapat duit sebab ramai yang datang berdagang dekat dia punya kerajaan, tapi dia tak tamak, dia tak kaut keuntungan. So dia mengenakan cukai yang rendah untuk pedagang-pedagang yang datang berdagang di kerajaan dia. Okey, peranan pedagang pula. Okey, sepatutnya ni dulu tadi. Okey, peranan pedagang. Okey, pedagang ni peranan dia contohnya dia menyediakan. Dia bukannya datang hanya untuk dapatkan bahan dekat Melaka sahaja, tapi dia bawa barang. Dia bawa sebagai contoh India. Ada apa? Yang ni banyak kali dah cikgu terangkan. Ada batu. India ada apa? Batu kemas. Batu kemas. Batu permata. Yes. Pandai. Lagi ada apa dekat India? Tembika. Minyak wangi, kan? Tembika yang paling penting. Bila korang sebut tembika tu cikgu rasa korang dah faham. Sebab cikgu dah terangkan banyak kali. Kalau soalan tanya apakah bahan dagangan yang dibawa daripada kerajaan-kerajaan China, Arab dan juga India. Kalau awak rasa confused sangat, tulis tembika sebab kesemua ketiga-tiga buah kerajaan itu dia punya barang dagangan utama dia adalah tembikar. Okey, rempah dan bekalan. Inilah yang menjadi bahan utama yang pedagang-pedagang ini nak datang berdagang dekat Melaka sebab dia nak dapatkan rempah ratus. Okey? Dan disebabkan ini jugalah Portugis mula memikirkan untuk menjajah kerajaan Melayu Melaka sebab dia nak dapatkan rempah ratus. Dekat negara-negara yang beriklim sejuk ni, mereka sangat memerlukan rempah ratus untuk dimasukkan dalam masakan mereka sebab rempah ratus ni boleh menambahkan suhu badan. Maksudnya boleh kan dekat negara-negara yang beriklim sejuk. Beriklim sejuk kan dia punya suhu sejuk. So bila dia makan makanan yang berempah ni, badan dia lebih kebal sejuk. Badan dia akan lebih tahan daripada sejuk. Okey, boleh faham? Okey. Okey, good. Okey, inilah kelas faktor kemajuan Melaka. Okey, ini penting Okey, dengar betul-betul. Ni soalan kebat selalu keluar ni. Kalau cikgu pun cikgu suka. Cikgu suka sangat keluarkan soalan-soalan macam ni. Okey, siapa yang bunyi tu? Tolong mute.
Siapa yang baru masuk tu mute. Okay. Ada banyak yang check cikgu Hi Mam. Cikgu Kevin Rush nak masuk tapi dah full. Oh tak boleh masuk dah full Dia tak ada limit lah kelas. Tak ada limit boleh masuk. Ada yang tak boleh masuk tu macam mana cikgu? Ada tak boleh masuk tu mungkin awak guna email yang tak betul ataupun macam mana Kena email cikgu bagi awak just tekan link yang cikgu bagi. Make sure ada application Mix ni ataupun awak awak boleh terus masuk melalui Google Classroom. Nah, yang tu lagi okey. Kenapa yang ramai tak boleh masuk Pelik cikgu. Sebab cikgu buat meeting semalam dengan cikgu-cikgu. Lebih daripada 100 orang boleh masuk. Tak kena guna email yang cikgu bagi. Uish, banyak orang cikgu. Yes. Email tak sebenarnya kalau email yang Link Google lah. Classroom. Awak tekan link yang cikgu bagi. Link yang cikgu bagi tu yang paling penting. Tekan link tu terus boleh masuk. Okey, cuma suruh kawan awak yang masuk tu buat sekali lagi. Cikgu, kalau saya pakai komputer kat link tu boleh? Boleh. Tak ada masalah. Boleh. Okey. So tolong bagi tahu kawan-kawan awak tu cuba join balik, rugilah tak belajar. Okey. Ni bab 5 ni bab 5 ni adalah soalan yang memang selalu ditanya dalam exam. Setiap kali exam memang akan ditanya. So yang bab 5 ni cikgu nak korang betul-betul faham. Nanti akan masuk bab 6. Bab 6 tu dia berkait dengan bab 5. Okey? Okey, kena tunggu. Okey. Sementara tu. Sebab kalau awak yang tak join pun sebenarnya cikgu rekod ni. Cikgu akan masukkan dalam YouTube. Cikgu akan masukkan dalam Telegram. Tapi live lagi best lah belajar kan. Okay. That's teacher gift. Okay. Okay, kita sambung dulu sikit Boleh nampak tak slide yang cikgu share? Boleh? Boleh. Boleh. Okay, nampak jelas Apa kau cakap itu? Okay, dah. Tak nampak. Why? Okay. Kabur je. Tak apa cikgu. Ni ada lagi yang masuk ni. Berapa orang? Kabur je. Ni komputer saya masalah sikit. Sorry cikgu. Mungkin lain kot. Okay, dah boleh cikgu sambung Okay cikgu. Okay, faktor kemajuan Melaka. Dengar betul-betul. Kenapa Melaka jadi maju? Kenapa Melaka sebuah negeri yang kecil? Kenapa Melaka yang sebelum ini tak dikenali menjadi sebuah kerajaan yang sangat famous? Yang dikenali di seluruh dunia. Dekat Arab kenal Melaka. Dekat China kenal Melaka. Dekat India boleh kenal Melaka. Melaka ni sampaikan masyarakat daripada Arab, masyarakat daripada India, masyarakat daripada China datang ke Melaka menggunakan bahasa Melayu. Tu. Dah okey dah. Okey ada lagi yang join. Okey. So kenapa? Yang pertama sekali adalah disebabkan Melaka terlindung angin monsun. Okey, yang ni yang paling penting, dia terlindung daripada angin monsun. Pedagang-pedagang yang datang daripada Arab, China dan India, dia akan lalu ikut Selat Melaka. Selat Melaka terlindung daripada tiupan angin monsun. Angin monsun ni laju, angin monsun ni kuat. Kalau dia tak terlindung daripada tiupan angin monsun, boleh menyebabkan kapal dagangan itu tenggelam. Okey? Sebab inilah yang memberi faktor utama kenapa Melaka boleh maju. Okey, terlindung tiupan angin monsun, kapal dagang berlabuh dengan selamat. Kalau orang yang minat mengenai kapal, buat kajian mengenai kapal, belajar mengenai kapal, dia tahulah kalau nak labuhkan kapal, tak boleh labuhkan kapal dalam keadaan angin yang bertiup kencang. Okey, kena labuhkan kapal dengan keadaan angin yang tak bertiup kencang. Betul tak? Okey? Betul kan? Yang relaxing. Apa ni? Angin yang Yes.
Okey, itu faktor pertama. Kita pergi kepada faktor yang kedua, laluan perdagangan. Kalau dah Melaka ni terlindung daripada tiupan angin monsun, jadi Melaka ini menjadi laluan perdagangan utama. Pedagang yang datang daripada China pun nak lalu ikut Melaka, daripada India pun nak lalu ikut Melaka, daripada Arab sendiri pun nak pergi mana-mana dia tak akan lalu ikut Lautan Hindi, dia akan lalu ikut Selat Melaka. Jadi ramai yang lalu, menjadi laluan perdagangan utama. Okey. Siapa tu? Tolong mute. Okey, tolong mute. Okey, terletak di laluan timur barat. Duduk tengah-tengah. Yang daripada timur nak pergi ke barat, dia akan lalu ikut Melaka sebab Melaka berada di tengah-tengah. Okey, so Melaka ni menjadi kawasan yang kawal laluan. Melaka menjadi kawasan yang dikawal laluannya. Okey, yang baru join tu tolong mute terus cikgu tak nak ada gangguan. Okey, itu faktor yang kedua. Faktor yang ketiga, benteng pertahanan. Sebab apa benteng pertahanan? Dia ada apa? Bukannya dia ada pintu pagar ke? Bukan. Tapi dia ada pokok, bakau dan api-api dijadikan pertahanan. Ada yang baru join? Okey, dan merujuk kepada pokok pertahanan di kawasan Selat Melaka. Okey, kawasan perairan di Laut Melaka ni dia memang banyak pokok api-api, pokok bakau yang tumbuh di kawasan tersebut. Okey, bentuk muka bumi. Macam mana bentuk muka bumi kat Melaka? Kalau siapa yang pernah pergi Melaka, dia tahulah macam mana bentuk muka bumi di Melaka. Dia mesti kawasan Melaka ni berbukit bukau. Kawasan dia banyak bukit bukau dekat Melaka ni. Sampai sekarang pun memang banyak bukit bukau menjadi panduan kapal sesuai untuk pertahanan. So kenapa bentuk muka bumi yang berbukit bukau di Melaka ni perlu dan menjadi kawasan yang menyebabkan Melaka ni lagi famous. Sebabnya orang dulu seperti yang cikgu dah pernah terangkan, orang dulu dia tak ada lampu macam sekarang. Okay, so pelabuhan ni macam mana orang daripada China, daripada Arab, daripada India, dia nak datang dekat Melaka, tiba-tiba dia sampai waktu malam. Jadi dia tak nampak, lampu tak ada waktu tu. So bila kawasan bila di kawasan di Melaka tu berbukit bukau, dia akan bina rumah api. Di kawasan bukit yang tinggi, dia akan bina rumah api kat situ. Bila dia bina rumah api, api kan mengeluarkan cahaya. So, pedagang daripada Cikgu. mana sahaja Cikgu. Cikgu. Tolong ulang cikgu. Cikgu lag. Cikgu Tak ada buffering. dengar apa-apa cikgu. Cikgu buffering. Cikgu, tanya soal cikgu Suara Cik Robert. Robert. itu mesti ya. Cikgu boleh tak ulang kali? Okey, boleh. Okey, cikgu ulang Tolong ulang tu. Gaga, please. Mute your mic. Okey. Dah. Mute. Kod. Dulu. Okey, siapa tu? Tolong mute. Okey. Sebab cikgu tolong mute. Siapa tu kelas? Yoga. Sekarang ni masalahnya ramai yang tak boleh join kelas. So ada cikgu sekarang ni guna hotspot daripada telefon sebab cikgu kat kampung. Okey. So ada cikgu yang call cikgu ni. Sebab itulah masalah tadi. Okey, ramai tak boleh join lagi Okey, ramai tak boleh join. Pelik betul ni. Okey, it's okay kita sambung Okey, boleh cikgu sambung? Ya, kan. Boleh cikgu. Kenapa sampai 50 orang je boleh join?
Kesianlah kawan-kawan awak yang lain. Okay. Ramai tak boleh join ni. Ada yang pakai data cikgu tapi data lambat. Mungkin lah kot. Pelik betul ni. Okay. Okay, kita sambung Okay kelas. Tadi dekat sini. Okay, bentuk muka bumi ni, okay cikgu ulang balik. Bentuk muka bumi dekat Melaka adalah berbukit bukau. Okay, berbukit bukau. Bila berbukit bukau, jadi bentuk muka bumi ini memberi advantage kepada Melaka dengan adanya kawasan yang berbukit bukau. Boleh jadikan kawasan yang berbukit bukau itu sebagai tempat untuk mereka letak rumah api. Okay, nak letak rumah api. So dia akan letak rumah api. Rumah api ini kan api menghasilkan cahaya. So bila pedagang yang datang ke Pelabuhan Melaka pada waktu malam, dia nak kenal pasti kat situ ada orang ke tak ada orang, dia akan tengok rumah api. Kalau ada rumah api maksudnya ada orang lah, tak pernah lagi binatang ke buat rumah api kan. Okay, so dia berhentilah melabuhkan kapal dia di kawasan tersebut. Okay, sesuai untuk pertahanan juga. Kenapa sesuai untuk pertahanan? Bila kita tentera-tentera bila tentera dia duduk di kawasan yang tinggi, dia boleh memantau. Dia boleh pantau kawasan tersebut, adakah musuh sedang bersembunyi ke ataupun tidak. Sebab itulah kalau awak pergi dekat Eva Musa di Melaka, okay, itu adalah antara contoh kubu pertahanan yang dibina oleh Portugis untuk mengawal Melaka. Dia bina Eva Musa tu, kalau awak tengok, dibina di kawasan yang tinggi. Siapa pernah pergi Eva Musa dia tahu. Okay, siapa yang pernah pergi, kalau yang tak pernah pergi boleh tengok nanti dalam kan, betul tak? Dia di kawasan yang tinggi. Eva Musa ni dibina di kawasan yang tinggi. Awak nak naik tu kena melalui tangga yang tinggi. Itulah yang cikgu cakap. Bila bentuk muka bumi ni berbukit bukau, sesuai untuk pertahanan. Okay kelas. So kelas, kita ada 4 faktor kenapa Melaka ini boleh mencapai kemajuan. Dan 4 faktor ni kelas saling berkait rapat. Okay, dengar sini siapa yang tak boleh join tu jangan risau. Cikgu akan share video ni dekat YouTube dan juga Telegram. Yang cikgu suruh korang join. Apa yang cikgu ajar melalui online ni, cikgu tak akan repeat balik nanti waktu sekolah dah buka. Sebab sekolah buka mungkin korang akan terus exam. So cikgu akan buat revision. Dan untuk korang punya pertengahan tahun, masuk yang form 1 pun masuk dalam exam. So nanti kita nak buat revision untuk yang form 1 punya syllabus lagi. Yang form 2 pun kita kena buat revision juga. Okay? So cikgu, bila exam? Bila exam tanya je. Okay. Dah tak sabar ni exam ya? Tanya cikgu nak buat revision. You get the best. Bagus. Tak nak. Macam mana? Okay. Exam. Okay, dengar exam kalau PKP ni dia dah habis. Lepas 2 minggu ni dah habis. Maksudnya kan kita belajar 2 minggu terus exam. Tak nak ke memang kena ada exam. Kalau tak, macam mana cikgu nak nilai awak? Awak ni boleh faham tak apa yang cikgu ajar? Cikgu, kalau dia extend lagi, yang tak buat exam tu extend lagi pun lepas buka sekolah. Apa? Tak ada exam online ke? Exam online. Cikgu dah. Okay. Okay, cikgu dah bagi quiz. Yang cikgu bagi link semalam, suruh korang join Google Classroom code tu. Itu adalah quiz. Quiz yang korang jawab tu hari ni dah ada dah. Cikgu dah masukkan. Please jawab. Apa pun semalam saja tak dapat. Join Yalah. Google Classroom. Dah guna tapi dia kata kena letak dia. Okay. Yang ada masalah tu nanti PM tepi cikgu. Sekarang ni cikgu nak sambung ni dulu. Okay dah. Boleh mute balik. Okay kelas 5.2. Kegemilangan Melaka. Okay.
Okey, kegemilangan Melaka. Okey, awak tengok 5.2. Okey, Satna. Okey, ni lah antara contoh gambar yang menunjukkan istiadat diraja. Istiadat apa yang berlaku dalam istana Kesultanan Melayu Melaka. Okey, simbol. Simbol bagi seorang raja adalah mesti memakai berwarna kuning. Terkejut cikgu ingat ke apa dah tadi ni. Okey. Okey, faktor kegemilangan Melaka. Okey, faktor kegemilangan Melaka ni kelas. Okey, wait Cikgu tak nampak. Okay, nampak tak 5.2 kegemilangan Melaka? 5.2 kita belajar mengenai kegemilangan Melaka. Boleh nampak tak? Boleh. Nampak. Okey, faktor ke 5.2 ni mengenai kegemilangan Melaka ada 3 yang paling penting, terdiri daripada 3 aspek kenapa Melaka boleh jadi terkenal, boleh jadi gah, boleh jadi famous. Okey. Pertama sekali mesti disebabkan oleh raja ataupun sultan. Kita panggil dia sebagai pemimpin. Sama juga dalam kelas. Macam mana sesebuah kelas itu boleh terkenal? Disebabkan ada raja dia. Raja dia tu siapa? Ketua kelas dia lah. Ketua kelas ni kalau dia corakkan pelajar dia punya dia corakkan dengan dalam kelas dia tu kawan-kawan dia semua baik, dia jaga kelas dengan betul, maka kelas lain pun akan cakap, kelas ni tak ada cikgu pun diamlah ketua dia sebab ketua dia memainkan peranan. Dia bila kawan dia bising dia cakap diamlah. Salah siapa pun. Okey, asalkan Tak know me. Okey. Okey dah. Okey, so kelas itu yang pertama. Yang kedua sistematik. Apa yang sistematik? Dia ada perundangan yang sistematik. Dia adanya undang-undang yang sistematik. Adanya sistem pemerintahan yang sistematik. Bukannya bercelaru. Bukannya sistematik ni merujuk kepada sesuatu benda yang disusun dengan baik. Yang disusun dengan teratur. Okey, yang ketiga, perundangan ni merujuk kepada undang-undang. Melaka walaupun sebuah kerajaan yang kecil dan Melaka walaupun dia adalah sebuah kerajaan Melayu tetapi dia berjaya menggubal undang-undang setanding dengan kerajaan-kerajaan besar yang lain. Apa fungsi perundangan yang dibuat oleh Melaka? Okey, fungsi dia kelas adalah untuk mengawal kadar jenayah yang berlaku di Melaka. Itulah tujuan undang-undang. Macam dalam kelas cikgu, undang-undang cikgu siapa yang tak siap kerja kena denda. Okey, itu undang-undang. So, bila ada undang-undang maka siapa yang mencarut ke, siapa yang bully ke apa ke, memang ada cikgu kenakan hukuman. Sebab apa? Sebab cikgu nak yang bercakap pun sama tapi ramai je yang bercakap. Okey, tujuannya untuk apa? Perundangan tu dibuat bukannya saja-saja tapi nak wujudkan keamanan, nak wujudkan kedamaian. So kelas, bila cikgu bagi tahu ni, ini adalah merupakan soalan kebat. Biasa soalan kebat pun dia akan tanya, apakah tujuan perundangan diperkenankan di Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka? Tujuan dia adalah nak wujudkan keamanan, nak mewujudkan kerajaan yang lebih bersistematik, nak mewujudkan rakyat yang lebih patuh kepada raja. Okey, itu tujuan dia. Okey, boleh faham? Boleh Cikgu, apa maksud perundangan? Okey. Cikgu tahu tadi kan. Perundangan ni maksudnya undang-undang. Google. Perundangan ni maksudnya undang-undang. Tak payah Google, cikgu lebih tahu ni. Undang-undang kelas. Okey. Okey, faktor kegemilangan. Okey, faktor kegemilangan. Yang tadi yang cikgu duk cakap ni. Ni 3 ni. First, mesti kepimpinan sultan. Mesti berkaitan dengan raja ataupun sultan. Okey, tolong beri perhatian. Tolong yang bunyi-bunyi tu tolong mute. Okey, yang kedua sistem pentadbiran sistematik. Yang ketiga sistem perundangan. Okey, cikgu repeat balik je yang tadi. Okey. Kita tengok yang seterusnya, get ready. Yang cikgu bebel ni sebenarnya ada dalam buku teks awak. Okey, ada buku teks tu boleh rujuk buku teks. Ada soalan boleh tanya. Okey.
Sekarang dah ada 51 orang. Okey kelas. Kita pergi seterusnya. Okey, faktor yang pertama. Yang cikgu cakap tadi, faktor yang pertama adalah disebabkan kepimpinan Sultan. Okey, kenapa? Kenapa Sultan Melaka ni? Okey, Sultan Melaka ni seorang sultan yang sultan yang berwibawa. Kenapa? Sebab dia adalah daripada keturunan Sriwijaya. Raja. Okey. Daripada keturunan Sriwijaya, di mana Paramiswara ni sebenarnya dia adalah berasal daripada kerajaan Sriwijaya. So dia merupakan keturunan daripada Sriwijaya. Okey, pemerintah Melaka berasal bukan, dia adalah daripada Sriwijaya. Okey, pemerintah Melaka berasal dari Sriwijaya yang bersusul galur daripada Iskandar Zulkarnain. Iskandar Zulkarnain ni siapa? Iskandar Zulkarnain ni kelas, dia adalah seorang pelayar yang hebat. Dia adalah seorang pahlawan yang hebat. Mengikut Sulalatus Sulatin. Sulalatus Sulatin ni adalah hikayat yang menceritakan mengenai kisah Iskandar Zulkarnain. Okey. Susul galur ini menaikkan kedudukan dan taraf Sultan Melaka dalam kalangan kerajaan lain di alam Melayu. Okey, bila orang tahu Sultan Melaka ni, bila masyarakat sekeliling tahu Sultan Melaka ni adalah daripada keturunan Iskandar Zulkarnain, maka masyarakat di sekeliling dia memandang tinggilah taraf bagi Sultan Melaka. Okey, itu kepimpinan yang pertama daripada keturunan Sriwijaya. Okey, yang kedua, memain peranan unggul. Okey, siapa tu? Tolong mute. Okey, memain peranan unggul. Okey, raja mempunyai pelbagai peranan. Okey. Ini pun antara faktor penting kenapa kepimpinan sultan ni menjadi faktor kepada kegemilangan. Kegemilangan tu maksudnya menyebabkan Melaka boleh jadi terkenal. Okey, disebabkan raja mempunyai pelbagai peranan. Yang pertama, raja ni bukannya makan gaji buta je, tak ada kerja. Dia mesti menjadi simbol perpaduan rakyat. Raja sendiri tak boleh bergaduh sesama golongan diraja. Okey, raja ni mesti menjadi contoh kepada rakyat untuk hidup bersatu padu. Okey, selain daripada itu, tugas raja juga kelas, ketua angkatan tentera. Bukannya dia yang menyuruh rakyat dia menjadi tentera. Dia duduk sedap-sedap dalam istana. Dia yang menjadi ketua. Setiap kali peperangan, siapa yang duduk kat depan? Raja dia. Siapa yang menggerakkan ketenteraan tersebut adalah Raja Sultan Melaka. Raja. Okey. Yang ketiga kelas, boleh dengar Yang ketiga, menguasai hubungan diplomatik. Hubungan diplomatik ni macam cikgu suruh korang imagine hubungan diplomatik ni hubungan persahabatan. Nak buat perkara baik dengan kerajaan-kerajaan lain. Yes. Hubungan diplomatik ni dari segi perkahwinan boleh dapat, dari segi ketenteraan pun boleh dapat. Okey, dari segi persahabatan sendiri pun boleh dapat hubungan diplomatik. Okey. Jadi siapa yang jadi ketua, yang jadi wakil pergi ke China, pergi ke India, pergi ke Arab untuk menjalinkan hubungan persahabatan ini? Raja dia, Sultan Melaka. Sultan Melaka, Raja Melaka. Sultan ini Agung. Bukannya dia melantik. Bukan dia melantik rakyat dia. Okey, kau pergi China, kau pergi India, kau pergi Arab, kau berkawanlah dengan raja Arab semua. Tak ada. Dia sendiri yang pergi. Dia sendiri yang pergi jalinkan hubungan diplomatik. Menampakkan dia ni seorang yang unggul. Tak penakut, seorang yang berwibawa, seorang yang bertanggungjawab. Okey. Seterusnya menyelaraskan kegiatan ekonomi. Bukannya dia lantik Menteri Kewangan untuk selaraskan, tapi dia sendiri yang turun padang. Dia tengok macam mana ekonomi Melaka ni hendak dijana, macam mana Melaka ni supaya lagi berkembang, lagi maju. So ini adalah raja yang berperanan. Ketua agama Islam. Selepas Sultan Muzaffar Shah ni, Islam mula berkembang. So kelas, siapa yang jadi ketua adalah raja Sultan Melaka ni. Dan terakhir sekali, peranan raja adalah menegakkan keadilan.
jika rakyat bergaduh. Okey, dia tak akan jadi batu api, tak akan jadi orang tengah, tapi dia menegakkan keadilan supaya semua rakyat dapat semua. Kalau bantuan semua dapat. Okey? Okey, boleh faham? Boleh cikgu. Boleh? Boleh cikgu. Boleh Boleh. cikgu. Boleh sikit. Boleh. Okey, masih lagi kepimpinan sultan Okey, mari nama adalah satu hikayat. Okey, hikayat yang menceritakan, kita tengok hikayat yang menceritakan mengenai kehebatan. Ni. Hikayat yang menceritakan mengenai kehebatan golongan yang bersusul jalur Iskandar Zulkarnain. Itu sultan daripada Melaka ni lah yang bersusul jalur Iskandar Zulkarnain. Inilah hikayat Sulalatus Salatin. Okey, ni contoh dia. Ni sejarah Melayu. Dalam Sulalatus Salatin ni semua mengenai sejarah-sejarah Melayu, asal usul susul jalur Melaka semua diceritakan dalam Sulalatus Salatin. Kalau awak dengar perkataannya, awak jangan pelik. Ini adalah satu hikayat. Okey, jangan pelik. Okey, seterusnya kita tengok. Okey, kita tengok seterusnya kelas. Okey. Okey, buat sikit. Ramai tu yang dapat join dah berapa orang dah. Okey. Inilah kawasan wisata sejarah Melayu Nusantara. Okey, inilah contoh-contoh tinggalan sejarah Melaka. Tung Sri Lanang. Okey, kita tengok dulu Okey, rehatkan minda. Ingat balik yang cikgu ajar tadi. Okey, ni adalah antara kawasan tinggalan. Okey, kawasan tinggalan Makan Datuk Bandahara. Okey, ini adalah contoh-contoh Sini, video apa dia main? pembesar-pembesar Melaka video. Okey. Okey, seterusnya kelas. Yang ketiga, kedaulatan dan alat kebesaran. Okey, so faktor yang pertama tadi, faktor kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka yang pertama adalah kepimpinan sultan. Di bawah kepimpinan sultan ada 3. Yang pertama tadi apa? Di bawah kepimpinan sultan ada 3. Yang pertama tadi adalah disebabkan oleh keturunan Sriwijaya. Yang kedua, di bawah kepimpinan sultan juga kita ada peranan raja ataupun sultan. Dan yang ketiga adalah kedaulatan dan alat kebesaran. Okey kelas, konsep daulat diamalkan di Melaka dan sampai sekarang diamalkan lagi konsep daulat ni. Okey, rakyat, apa maksud daulat kelas? Dengar dengar betul. Apa macam maksud daulat? dia ikut arahan raja. Daulat tuanku. Yes, betul. Daulat tuanku. Korang selalu baca daulat tuanku. Kalau pergi mana-mana masuk daripada satu kawasan ke satu kawasan ada pintu gerbang yang dia tulis daulat tuanku. Apa maksud dia? Okey. Maksud dia adalah rakyat ni, ni kita tengok inilah maksud dia yang sebenar Rakyat akui kedaulatan dan wibawa sultan, taat setia dan pantang derhaka pada sultan. Inilah maksud dia kelas. Maksudnya daulat ni mesti kita taat setia. Kita taat setia. Kalau raja cakap A, A. Kalau raja cakap B, B. Disebabkan konsep daulat inilah pergaduhan antara Han Jebat dengan Han Wah. Okey, di mana mengenai keris. Keris Tamim Sari yang berlaku. Okey. Han Tuah disuruh oleh Sultan Mahmud Shah untuk membunuh Han Jebat. Sedangkan Han Jebat tu adalah ibaratnya dah macam adik-beradik. Tapi disebabkan Sultan Mahmud Shah meminta supaya Han Tuah membunuh Han Jebat kerana Han Jebat ni didakwa telah mendahaka kepada Sultan. Sebenarnya Han Jebat tak mendahaka pun. Tapi disebabkan Sultan